Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama kali kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan lagi peluang untuk sama-sama kita mempelajari ilmu dalam bahasa Arab. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang dikasihi, kita masih lagi membincangkan tentang pembentukan masdar. Pada sesi yang lepas, kita membincangkan pembentukan masdar bagi fi'il sulasi. Untuk kali ini, Ustaz ingin berkongsi kepada semua anak-anak pelajar berkaitan tentang cara untuk membentuk masdar fi'il ghairu sulasi. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak pelajar boleh membentuk masdar untuk fi'il ghairu sulasi dengan betul. Anak-anak pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti perbincangan kita yang lepas, fi'il itu terbahagi kepada dua daripada sudut pembinaannya. Yang pertama adalah fi'il sulasi, di mana kita membincangkan fi'il sulasi adalah fi'il yang terbina dengan melalui 3 huruf. Manakala fi'il ghairu sulasi adalah fi'il yang terbentuk ataupun terbina lebih daripada 3 huruf. Fi'il ghairu sulasi terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah fi'il ruba'i, fi'il khumasi, dan yang ketiga adalah fi'il sudasi. Fi'il ruba'i adalah fi'il yang asalnya terbentuk daripada 4 huruf. Fi'il khumasi adalah fi'il yang terbentuk daripada fi'il 5 huruf. Dan fi'il sudasi adalah fi'il yang terbentuk daripada 6 huruf. Jadi, selepas ini kita akan membincangkan secara lebih detail, secara lebih mendalam berkaitan tentang perubahan masdar daripada fi'il ruba'i, khumasi dan juga sudasi. Sebelum kita berbincang lebih lanjut berkaitan tentang perubahan masdar fi'il ghairu sulasi, perlu Ustaz jelaskan bahawa perubahan masdar fi'il ghairu sulasi adalah dalam bentuk qiyasi. Apa itu qiyasi? Kalau sebelum ini kita mempelajari kaedah perubahan daripada sudut sima'i, dengar, ataupun kena rujuk pada kamus ataupun buku-buku bahasa Arab. Tetapi kaedah qiyasi adalah satu kaedah yang kita lakukan perubahan tersebut melalui wazan. Maksudnya, perubahan itu memang sudah ada tapak yang kita harus ingat dan kita harus hafal. Jadi, perubahan itu kenalah mengikut tapak wazan tersebut. Jadi, kena ingat, fi'il ghairu sulasi jika ingin berubah kepada masdarnya, maka kita kena guna kaedah qiyasi. Anak-anak pelajar yang dirahmati Allah, sekarang ini kita akan membincangkan berkaitan tentang masdar fi'il ghairu sulasi ar-ruba'i, fi'il 4 huruf. Jadi wazan yang pertama adalah wazan af'ala. Seperti yang Ustaz katakan tadi, pembentukan masdar fi'il ghairu sulasi adalah dalam bentuk qiyasi. Jadi ada tapak. Nak tak nak, anak-anak pelajar kena ingat dan juga hafal. Jadi, wazan masdar fi'il ghairu sulasi untuk wazan af'ala adalah if'al. Contohnya perkataan ankara. Ankara. Ankara.
Jadi sekiranya kita mengikut pada tapak ini, maka wazannya akan menjadi inkarun. Inkarun. Okey. Contoh yang lain adalah akrama, memuliakan. Akrama. Akrama wazan af'ala, maka masdarnya adalah ikramun, kemuliaan. Ikramun. Okey. Dalam wazan af'ala ini ada satu keadaan di mana sekiranya fa-nya adalah waw. Fa-nya adalah waw. Maka apabila ia dibentuk dalam bentuk masdar, maka waw itu akan menjadi ya. Contohnya perkataan auqafa, memberhentikan. Auqafa. Auqafa. Yang Ustaz maksudkan tadi, auqafa ini fa-nya adalah waw. Yang ini adalah fa. Okey? Auqafa. Jadi kaedahnya adalah waw ini akan ditukarkan menjadi ya apabila dalam bentuk masdarnya. Jadi iqafun. Auqafa, iqaf. Okey. Jadi perhatikan, sekiranya fa-nya adalah bentuk waw pada asalnya, apabila ingin ditukarkan kepada bentuk masdar, maka waw ini akan menjadi ya. Okey. Contoh yang lain. Awdaha. Awdaha. Okey, awdaha. Jadi masdarnya adalah idahun. Awdaha atas wazan af'ala, idahun. Okey, jadi Ustaz harap anak-anak pelajar memahami masdar fi'il ghairu sulasi untuk wazan af'ala. Af'ala, if'al. Af'ala, if'al. Dan kena ingat, kalau fa-nya adalah waw, maka dalam bentuk masdar, waw ini akan ditukarkan menjadi ya. Dia akan menjadi ya. Okey, kita masih lagi membincangkan masdar untuk wazan af'ala. Af'ala, if'al. Ini adalah wazan yang asas. Dalam keadaan yang seterusnya, sekiranya fi'il itu adalah mu'tal ain. Mu'tal ain. Okey, contoh perkataannya aqama. Qama, mendirikan. Okey. Atala. Atala. Okey. Aqama. Aqama. Atala. Okey. Sekiranya fi'il tersebut adalah mu'tal ain. Apa itu mu'tal ain? Huruf illahnya ada pada ain. Fa'ala. Af'ala. Ainnya adalah illah. Okey. Bagaimana kita nak membentuk dalam bentuk masdarnya? Jadi kaedahnya adalah
dengan mengkasrahkan huruf pertama, kasrah, dan menambahkan ta marbutah pada akhirnya. Tambah ta marbutah pada akhirnya. Okey, contohnya aqama iqamatun. Okey, aqama iqamah. Kasrah huruf pertama, iqama, tambah ta marbutah di sini. Contoh perkataan yang kedua adalah atala, memanjangkan. Okey, italatun. Okey, italatun. Jadi huruf pertamanya dikasrahkan, la tambah ta marbutah di sini. Jadi wazan af'ala ini dia ada dua kes khas. Okey, dia ada dua kes khas. Yang pertama tadi fa-nya adalah waw. Okey, dan yang kedua ini ainnya adalah huruf illah. Jadi anak-anak pelajar, wazan af'ala ini dia ada dua kes khas. Jadi kena ingat kes khas yang pertama, kalau fa-nya adalah waw, jadi apabila dalam bentuk masdarnya fa-nya waw ini akan jadi ya. Tapi apabila dalam kes yang kedua ini ainnya adalah huruf illah, contohnya aqama, maka kaedahnya adalah huruf pertama dikasrahkan, dibariskan bawah, dan ditambah ta marbutah pada akhirnya. Baiklah, sekarang ini kita masuk kepada pembentukan masdar bagi wazan yang kedua, wazan fi'il ruba'i yang kedua, iaitu wazan fa'ala. Wazan fa'ala ini masdarnya adalah dalam bentuk wazan taf'il. Contohnya darraba. Darraba. Okey, darraba. Darraba. Yang kedua, fawwada. Okey, fawwada. Jadi sekiranya kita melihat pada tapak ini berbentuk taf'il, maka perubahannya adalah perubahan qiyasi. Kita ikut sahaja tapak. Jadi darraba tadribun. Okey, tadribun. Fawwada tafwidun. Tadribun, tafwidun. Okey, jadi wazan fa'ala asasnya adalah taf'ilun. Tapi ada keadaan yang lain. Okey, kes khas yang lain. Yang pertama, sekiranya fi'il mu'tal akhir. Okey, sekiranya fi'il mu'tal akhir. Okey, yang ini kes khas. Yang ini keadaan yang biasa. Darraba tadribun, fawwada tafwidun. Sekarang ini kita masuk kepada kes khas.
Kes khas yang pertama. Sekiranya fi'il tersebut adalah mu'tal akhir. Contohnya perkataan zakka. Zakka. Okey. Zakka. Ghatta. Ghatta. Okey. Jadi sekiranya zakka ghatta. Okey. Sekiranya fi'il tersebut adalah mu'tal akhir. Maksudnya lamnya adalah mu'tal, ada huruf illah, maka dia akan menggunakan wazan taf'ilatun. Dalam keadaan ini kita akan guna taf'ilatun. Taf'ilatun. Okey, yang ini kes khas Yang ini kes khas. Yang asalnya ini sekiranya mu'tal akhir, maka kita akan guna wazan taf'ilatun. Taf'ilatun. Contohnya zakka. Zakka. Tazkiyah. Tazkiyatun. Tazkiyatun. Ghatta. Tiyatun. Tazkiyatun. Taghtiyatun. Okey, jadi sekiranya wazannya adalah mu'tal akhir, maka kita akan guna wazan taf'ilah. Jadi zakka tazkiyah, ghatta taghtiyah. Okey. Keadaan kes yang ketiga melibatkan wazan fa'ala. Kes yang ketiga, keadaan yang ketiga yang melibatkan wazan fa'ala adalah apabila fi'il mahmus akhir. Apabila wazannya adalah fi'il mahmus akhir. Okey, mahmus akhir contohnya jazaa'a. Jazaa'a. Yang kedua adalah khatta'a. Khatta'a. Okey. Bagaimana bentuk masdarnya? Maka kita boleh menggunakan sama ada dua wazan. Wazan yang pertama adalah wazan taf'il. Okey. Kita boleh guna wazan taf'il. Saya letak di sini. Taf'il. Ataupun kita boleh guna wazan taf'ilah. Kita boleh guna sama ada taf'il
ataupun taf'ilah. Jadi contohnya perkataan jazaa'a, kita boleh guna bentuk yang pertama ini taf'il. Jadi tajzi, ataupun kita boleh guna wazan taf'ilah. Okey, kita boleh guna wazan taf'il atas bentuknya tajzi ataupun tajzi'ah. Okey. Contoh yang kedua, khatta'a. Khatta'a kita boleh menggunakan dalam bentuk taqti ataupun boleh menggunakan wazan taf'ilah. Contohnya taqti'ah. Taqti'un, taqti'ah. Okey. Jadi keadaan yang kedua tadi, sekiranya mahmus akhir. Mahmus akhir. Apa itu mahmus akhir? Ada huruf hamzah pada lamnya. Ada huruf hamzah pada lamnya. Jadi boleh menggunakan dua wazan. Yang pertama adalah wazan taf'il, yang kedua adalah wazan taf'ilah. Boleh menggunakan kedua-dua wazan tersebut. Baiklah, sekarang ini kita masuk kepada wazan bagi masdar fi'il ghairu sulasi yang ketiga, iaitu wazan fa'ala. Wazan fa'ala masdarnya adalah dalam bentuk qiyasi, di mana tapaknya adalah tapak wazan fi'al dan juga wazan tapak mufa'alah. Contohnya perkataan qatala, qatala, fa'ala, qatala. Jadi kita boleh menggunakan kedua-dua wazan ini. Yang pertama, sekiranya kita guna wazan fi'al, maka wazannya akan jadi qital. Mufa'alah, muqatalah. Okey. Qital, qatala, qitalun, muqatalah. Okey. Manakala contoh yang kedua, hasaba. Kita boleh guna wazan fi'al, hisab, ataupun muhasabah. Okey. Hisabun, muhasabah. Baiklah, seterusnya adalah masdar fi'il ghairu sulasi rubai
Yang keempat adalah wazan fa'lala. Wazan fa'lala ini, sebelum ini kita membincangkan, fa'lala ini dikategorikan sebagai mujarrad rubai. Memang asalnya adalah 4 huruf. Sebab itu diulangkan lamnya. Jadi, apabila kita nak menukarkan masdar untuk fi'il fa'lala, ada 2 keadaan. Yang pertama adalah bentuk wazan fa'lalah. Dan yang kedua adalah wazan fi'lal. Contohnya, perkataan zalzala. Yang pertama adalah zalzalah. Yang kedua adalah zilzal. Contoh yang seterusnya, wazan dahraja fa'lala. Jadi wazannya adalah dalam bentuk qiyasi. Wazan masdarnya adalah dalam bentuk qiyasi. Ikut tapak. Dahraja, dahraja, fa'lala, fa'lalatun, dahrajatun, fi'lalun, dihrajun. Jadi, kesimpulannya, masdar untuk af'ala, fa'ala, fa'ala dan juga fa'lala. Masdar-masdar ini kenalah anak-anak pelajar ingat kerana perubahan masdarnya adalah dalam bentuk qiyasi. Ada kaedah dan ada tapak yang kita kena ikut. Baiklah, anak-anak pelajar. Sekarang ini kita masuk perbincangan kita berkaitan tentang masdar fi'il ghairu sulasi. Untuk fi'il khumasi 5 huruf dan sudasi 6 huruf. Jadi, fi'il khumasi dan sudasi ini dia terbahagi kepada 2. Yang pertama, fi'il yang diawali dengan alif. Jadi, macam mana kaedahnya adalah bentuk masdarnya masih dalam bentuk fi'il madhi. Manakala kita meletakkan baris bawah atau kasrah huruf yang ketiga. Dan yang ketiga, kita menambahkan alif sebelum huruf akhir. Contohnya perkataan ijtama'a. Masih dalam bentuk fi'il madhi dan kita mengkasrahkan huruf yang ketiga. Ijtama'a. Huruf yang ketiganya adalah ta. Inkasara. Huruf yang ketiganya adalah kaf. Ihmarra. Huruf yang ketiganya adalah mim. Istaqbala. Huruf yang ketiganya adalah ta. Okey, jadi macam mana? Dalam bentuk ini kita letakkan kasrah untuk huruf yang ketiga. Ijtama'a. Okey, baris bawah. Okey. Dan seterusnya menambahkan alif sebelum huruf yang terakhir. Jadi yang ini adalah huruf yang terakhir. Okey, ini adalah huruf yang terakhir. Jadi kita perlu menambahkan huruf alif sebelum huruf terakhir. Okey. Inkasara. Ini huruf terakhir, jadi kita tambah alif. Kita tambah alif sebelum huruf terakhir. Okey. Ihmarra. Mana satu huruf terakhir? Tasydid ini, ra ini sebenarnya ada 2. Okey. Istaqbala. Huruf yang terakhir adalah lam. Jadi kita tambah alif di sini. Okey. Jadi
Jadi masdar untuk fi'il ghairu sulasi yang bermula dengan alif. Okey, yang bermula dengan alif untuk khumasi dan sudasi sahaja. Kekal dalam bentuk fi'il madhi. Yang kedua, mengkasrahkan huruf yang ketiga. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang ketiga adalah menambah alif sebelum huruf akhir. Ijtima', tambah alif sebelum huruf terakhir. 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 Jadi, ini cara mudah untuk membentuk. Tetapi Ustaz ingatkan, sekiranya anak pelajar boleh mengingat tapak-tapak wazan ini, maka ingatlah. Kerana cara mengingat itu lebih mudah. Lebih mudah. Jadi, wazan ifta'ala, ifti'al. Inkasara, inkisar. Ihmarra, if'alla, if'ilal. Istaf'ala, istif'al. Baiklah, sekarang kita masuk perbincangan kita pada masdar fi'il ghairu sulasi, khumasi dan sudasi. Dan fi'il itu adalah fi'il yang diawali dengan ta. Fi'il khumasi ataupun sudasi yang diawali dengan ta. Jadi, bentuk masdarnya adalah kita mengekalkan bentuk fi'il madhi. Mengekalkan bentuk fi'il madhi. Dan yang kedua, kita meletakkan dhammah pada huruf kedua akhir. Meletakkan dhammah pada huruf kedua akhir. Contohnya, perkataan taqaddama. Taqaddama. Jadi, yang pertama, kita kekalkan bentuk fi'il madhinya. Dan yang kedua, kita meletakkan dhammah pada huruf kedua akhir. Taqaddama, ta, qaf, dal, dal, mim. Ta, qaf, dal, dal, mim. Jadi dal yang pertama mati, dal yang kedua adalah huruf yang kedua terakhir didammahkan. Taqaddumun. Okey, taqaddama, taqaddumun. Takafala, kekalkan fi'il madhinya, tetapi huruf kedua terakhir didammahkan. Takafala, takafulun. Okey. Tadahraja, kekal fi'il madhinya dikekalkan, tetapi dhammah huruf kedua terakhir. Tadahraja, tadahrujun. Alhamdulillah, Ustaz harap anak-anak pelajar boleh memahami bentuk perubahan masdar bagi fi'il ghairu sulasi. Perlu Ustaz ingatkan sebagai peringatan bahawa masdar fi'il ghairu sulasi berubah mengikut kaedah qiyasi. Jadi, bermaksud dia ada kaedah, ada tapak wazan yang perlu anak-anak pelajar hafal, dan ada kaedah yang perlu diikuti. Dan perlu diingatkan juga beberapa kes-kes khas yang Ustaz telah jelaskan tadi. Moga-moga apa yang Ustaz jelaskan hari ini dapat memberi manfaat, dan kongsilah kepada anak-anak pelajar yang lain berkaitan tentang ilmu yang sedikit ini. InsyaAllah, anak-anak pelajar bolehlah subscribe channel Ustaz
Arab Mudah TV. Mudah-mudahan kita akan dapat berjumpa pada sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.